Testing, testing. Sekejap kita start. Okay, sekejap saya nak record dulu dekat Zoom meeting. Takut nanti terlupa stop recording. Okay. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Kita tunggu lagi beberapa orang join, rakan-rakan dekat Zoom meeting dengan rakan-rakan dekat Facebook. So seperti mana yang saya dah announce sebelum ni, kita just nak buat apa ni, ice breaking sebab dah lama sangat tak live dekat Facebook. So malam ni insyaAllah saya nak start balik. Sebab kalau dah lama sangat tak buat live ni, kadang dia punya momentum tu dah slow. So kita baru ada 5 orang dekat Facebook, dan kita ada berapa orang dekat Zoom meeting, baru ada 2-3 orang. So tak masih peringkat awal lagi lah. So sambil-sambil tunggu rakan yang lain dulu, yang lain join, kita berkenalan dululah. Okay, kalau yang dekat Zoom meeting tu tak perlu berkenalan lah kot, sebab dah kenal kan semua saya punya ahli group. So dekat Facebook ni mungkin ada yang baru nak follow kita punya live dan sebagainya kan. Sebab sebenarnya saya pun dah lama sangat tak buat live dekat Facebook. So kita nak start balik, dan kita nak start balik secara berkala. Cumanya topik-topik untuk dibincangkan tu nanti saya akan list downkan satu persatu nantilah. So untuk tidak melengahkan masa, kita start dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pertama sekali saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada semua ahli-ahli grup dan rakan-rakan dekat Facebook kerana sudi meluangkan masa pada malam ni. InsyaAllah malam ni tajuk dia adalah sembang saham, tapi tajuk besarnya adalah FAQ lah. FAQ, tanyalah tanyalah tentang saham. Okay, tanyalah reminder anda apa-apa sahaja yang anda nak tahu tentang saham. Tapi sekiranya nak tanya counter pun boleh, cumanya saya, sebab kita buat live dekat public, so saya tak bolehlah nak explain counter-counter tu berdasarkan perbincangan yang biasa kita buat dalam grup klien kan, tak sama. So untuk discuss counter tak ada masalah, tapi saya kena based on betul-betul pure technical analysis lah. Awak tanya dok jawab. Yes. Rakan-rakan dekat Facebook, kalau ada apa-apa persoalan berkenaan dengan saham, boleh tanya. Kadang-kadang mungkin ada yang langsung tak ada apa-apa pengetahuan ataupun tak kenal lagi kan apa-apa berkenaan dengan saham, boleh tanya. Ataupun baru nak buka account dan sebagainya pun tak ada masalah. Jemput-jemput, bertanyalah. Okay. So tak ada masalah. So untuk tidak membuang masa, kita mulakan dengan sesi pada malam ni. Sebenarnya saya nak cerita seberringkas lah berkenaan dengan apa yang basic yang kita perlu tahu berkenaan dengan pasaran saham. Sebenarnya saya dah ada banyak PowerPoint presentation, tapi malam ni tak adalah nak pergi
begitu detail sangat. Cuma kita conteng-conteng je lah macam biasalah kita conteng-conteng. Tuan-puan ada nak tanya berkenaan dengan candlestick ke, technical analysis ke apa-apa ke kan. Kalau tak ada sangat apa-apa soalan nak tanya berkenaan counter pun tak ada masalah. So bolehlah bolehlah. Saya bagi kelonggaran lah untuk tuan-puan berkenaan tanyalah berkenaan dengan apa-apa. Alright. So untuk tidak melengahkan masa, saya share screen dulu. Kalau share screen ni dia lebih menarik sikit. Kalau tengok muka saya je tak best sangat sebab tak handsome pun kan. Tapi tak apalah, tak handsome tak apa kan, janji. Tuan-puan jawab sendiri kan. Okay, so kita tengok sedikit lah berkenaan dengan PowerPoint ni. Tak banyak pun saya just nak refresh balik je apa benda yang kita nak kena tahu. Yang best dekat Facebook live ni dia ada subtitle. Tuan-puan perasan kalau siapa-siapa yang tengok dekat Facebook tu dia ada subtitle apa benda yang so dia dia quote balik apa benda yang saya cakap. Kena lagi tu. Dah lama sangat tak buat live dekat Facebook kan. So excited sikit. Alright. So ini adalah topik yang sebenarnya hari tu saya ada buat presentation dekat student-student UMS dekat Universiti Malaysia Sabah. Tapi saya buat Zoom meeting lah Zoom meeting presentation. Apa yang saya bincangkan hari tu memang sebab yang baru nak berkenalan yang peserta-peserta yang join Zoom meeting masa presentation dekat UMS Sabah tu. Semua yang fresh, semua yang tak tahu apa-apa lagi berkenaan dengan saham. So tajuk hari tu apa yang saya present adalah apa itu saham kan, syarikat-syarikat itu senarai dalam pasaran saham, cara jual beli kan, screener, filter, siapa yang berminat untuk next step kita boleh pergi kepada yang lebih detail lah, pada meta analisis, technical analysis, hint potensi pelaburan saham dan cara buat duit lah. Ini yang paling orang nak tahu sekali kan, cara nak buat duit daripada pasaran saham kan. Kadang-kadang pasaran saham ni dia datang dengan cara yang amat-amat tak logik. Amat-amat tak logik. Maksud saya apa tahu? Kalau sekiranya saya buka M+ punya platform, amat-amat tak logik maksud saya macam ni. Dia kan kalau ikut logiknya, sekiranya sesuatu mother share ataupun emak kepada sesuatu saham tu kan, mengeluarkan warrant, sekiranya sesuatu company ataupun syarikat mengeluarkan warrant ataupun anak kepada saham mother share tu kan, warrant, sepanjang masa mesti mother share tu dia lebih mahal daripada warrant. Tapi apa yang berlaku dekat pasaran saham sekarang, dia ada satu yang kepelikannya adalah, kalau tuan-puan perasan dekat sini kan, kalau tuan-puan perasan Mtronic WB ni, okay, dia baru lahir. Kalau tuan-puan tengok dekat chart ni Mtronic, dia baru ada satu candle, dua candle, baru 2 hari je, okay? Dia baru lahir 2 hari. So maksudnya ni baby yang betul-betul baru, yang baru lahir berumur 2 hari sahaja. Tapi kalau tuan-puan perasan, ini adalah anak kepada Mtronic. Cuba tengok harga dia. Sekarang harga yang paling latest 0.215 kan, 0.215. Cuba tengok mak dia. Mak dia berharga 9 sen. Ini adalah satu kepelikan di dalam pasaran saham yang amat unik sekali. Malam ni kita sembang je lah. Tapi kalau sekiranya tuan-puan ada soalan, tanya je terus, tak ada masalah. Malam ni tajuk di FAQ kan, apa sahaja. Mak dia berharga 9 sen. Anak dia berharga 21 sen, which is sebenarnya agak tak logik. Okay, sebenarnya agak tak logik. Sebab kalau tengok dari segi premium, dari segi premium, memang macam mana kita nak cakap, premium dia tinggi lah, sebenarnya. Okay. So berbala ke tak berbala itu cerita lain lah. Okay. Kalau nak beli ke tak beli kan, itu cerita lain. Ramai orang suka anak dia. Kenapa orang suka anak dia? Saya pun tak tahu mungkin, tapi secara logik ni anak dia bermula dari bawah lah kan. Anak dia bermula pada harga yang memang betul-betul bawah sebelum ni. Kalau kita tengok history dia kan. Cuba saya tengok yang history yang anak dia semalam, hari Rabu kan. Ini masa dia baru lahir. Hari Selasa,
Tak ada. Hari Rabu lah. Ni masa hari kelahiran dia. Hari Rabu iaitu semalam 13 hari bulan Julai. Dia lahir pada harga 0.03. So selepas dia lahir pada harga 0.03 terus dia naik mencanak-canak sehingga harga 20 sen. Lepas tu tutup pada harga 0.115. Lepas tu dia naik pula hari ni, which is today, naik terus pergi ke harga 35 sen. So adakah dia akan sambung meneruskan momentum dan sebagainya tu kita tak tahulah. Tapi kalau based on projection, kalau saya tengok pada Elliott Wave, sebenarnya Elliott Wave dia masih okey lagi. Dia punya wave lah kalau based on dia punya wave tu masih okey. Cumanya dia dah berlaku satu kepelikannya sebenarnya adalah kerana dia lebih mahal daripada mak dia lah, which is jarang berlaku. Benda ni tak semestinya tak berlaku. Boleh je berlaku kan, tapi jarang. Okay? Jarang sangat berlaku. Secara logiknya anak tak boleh mengetasi harga mak. So saya ada perasan juga sebenarnya ada satu counter yang almost nak sama macam CME ni kan. CME ni kalau tengok mak dia harga 0.045 tapi anak dia sekarang tak adalah, dia tak bergerak kan. Tapi harga paling akhir sekali dia tutup pada harga area sini 0.035. So tak jauh beza. Tapi still dia masih di bawah harga mak dia. Cuma Mtronic ni lah adalah keajaiban sikit lah. Keajaiban sikit dia lebih tinggi daripada harga mak dia. Alright, so dekat Facebook kita ada 7 orang. Selamat datang semua. Kalau ada soalan boleh terus je tanya, tak ada masalah. Kalau nak tanya counter pun boleh lah. Nanti kita tengoklah one by one. Tapi saya tak boleh lah nak bagi investment advice buy, sell, hold tu tak boleh. Tapi kalau nak tengok dari segi technical analysis tak ada masalah. Okay. Oh, saya lupa nak forwardkan Facebook punya link dekat sini. Okay. Sekejap sila join FB Live. Tu ada. Alright. Lupa pula. Sila join FB Live. Kita baru mula je. Right. Okay, ini saya delete. Ramai suka anak dia kan. Boleh komen apa ni? Sekejap saya tak boleh nak tengok. Boleh komen counter 80 dan Kange. Yang bawah ni apa macam mana tentang KABWA? Okay. So yang ni saya boleh komen tapi saya tak boleh bagi investment advice. Cuma kita tengok based on wave, kita tengok based on technical analysis dan indicator. Itu sajalah. Alright. Kalau nak minta investment advice tu, saya boleh bagi investment advice hanya kepada klien-klien anda saya sahaja. So kalau tuan-puan ada akaun CDS anda saya, memang kita buat every week kita buat sesi diskusi counter. So setiap minggu ada diskusi counter setiap minggu. So kalau tuan-puan nak tanya apa-apa je, boleh tanya dalam grup klien lah. Sebab kalau untuk klien ni saya tak ada batas. Apa-apa je kita boleh tanya kan. Cuma bergantung kepada tuan-puan lah nak tanya tak tanya tu cerita lain. Counter minyak dan plantation okey lagi tak? So saya jawab yang dekat Facebook dulu. Puan Siti Sarah dan Encik Das LHDAS. Saya ingat LHDN dah tadi. Right, so kita tengok First saya tengok dekat sini, dekat trading view ni. Sebenarnya kan untuk charting, untuk buat technical analysis apa-apa conteng lah charting, saya memang betul-betul amat-amat menggalakkan tuan-puan gunakan trading view. Sebab apa? Dia memang friendly. Friendly, banyak function dan ada screener yang kita boleh buat. And then yang paling advance lagi, kita boleh buat indikator kita sendiri. Itu yang saya suka tu. Right, kita tengok 80. 80 ni sebenarnya dia pening sikit. Okay. Kalau saya punya approach, saya akan tengok dia punya long term punya
generally long term dia macam mana kan. So sekarang kita tengok generally setahun punya chart. Setahun ni maksudnya satu candle bersamaan dengan setahun. Kalau tuan-puan tengok 80 yearly punya chart, 80 yearly punya chart, daripada starting tu dia terus buat bearish punya wave, dia naik, dia turun balik. So kalau kita kira berdasarkan Elliott wave, dia baru buat wave 3 lah. Wave 3 ke bawah. Macam mana cara nak kira wave tu nanti tuan-puan kena belajar lah. Tuan-puan kena belajar lah. Sebab kalau tuan-puan dah belajar tentang Elliott wave, insya-Allah tuan-puan berada beberapa langkah ke hadapan berbanding dengan orang lain. So jangan risau. Nanti saya memang ada plan jugalah nak buat special class lah untuk Elliott wave nanti. Okay. So kalau tengok dia punya wave memang obviously dia ke bawah. So apa yang kita expect untuk 80 yearly chart? Dia kalau untuk 80 yearly chart nak rebound balik ke atas, amat-amat impossible tu taklah impossible, tapi possibility untuk dia rebound dalam jangka masa terdekat tu amat tipis. Amat tipis. So kita tengok 6 monthly kan, 6 monthly punya chart. Dia masih dalam zon merah. Kalau tengok indikator dekat bawah ni, sebenarnya saya buat saya modified daripada yang original punya indikator, tapi saya buat sendirilah kan. Modified sikit untuk menunjukkan dia punya fasa oversold dan overbought. Kalau tuan-puan perasan, sebelum ni 80 dah pernah cecah dia punya, hampir masuk ke area overbought. Tapi tak masuk dalam area overbought. Apa maksud dia? Buyer tak cukup kuat untuk push up harga naik. Boleh tengok di Facebook, tak ada masalah dok. Cuma dia lag. Kalau Facebook ni dia lagging 20 saat. Itu je, tak ada masalah. Alright, so hampir-hampir cecah masuk area overbought tapi tak berjaya. Sebabnya momentum tak cukup kuat lah. And then dia pun terus break ke bawah. Sekarang kalau tuan-puan tengok long term 80 punya counter, dia masih dalam momentum bearish ke bawah nak menuju ke area oversold balik. Area oversold ni maksudnya area di mana penjual lagi ramai daripada pembeli dan terlebih-lebih. Itu maksudnya oversold kan. Maksudnya jumpa je penjual macam tu. So bila penjual terlampau ramai, pembeli tak ada, apa yang akan berlaku adalah harga susah nak naik sebab momentum tu tak cukup kuat untuk push harga naik. Alright. So, okay, kita tengok 3 monthly. 3 monthly mengesahkan apa yang berlaku pada 6 monthly. So, kalau tuan-puan tengok, based on kita punya indikator, masih lagi dalam zon merah lah. Masih dalam zon merah. And then, nampak tak dekat sini? Dia punya zon merah tu sedang mengembang. So kalau macam saya buat kiraan kan, ini kepala dia, ni ekor, ni badan dia, ni ekor dia. Maksudnya zon merah masih berada dalam zon dia nak menghabiskan ekor dia. So berapa lama lagi? Kalau kita buat projection yang cincai-cincai lah. Kalau saya buat cincai-cincai, cincai-cincai ni pun kadang-kadang berguna juga kan. Kita just tarik je macam tu kan. So ini adalah projection yang cincai-cincai punya. Lebih kurang projection cincai-cincai, sekurang-kurangnya area sinilah, sekurang-kurangnya barulah mula akan nampak sedikit harapan lah. Tapi kita tak tahu, itu hanya projection sahaja. Betul ke tak betul tu cerita lain kan. Tapi itu secara secara umumnya kalau kita buat cincai-cincai berdasarkan indikator kat bawah ni, dia lebih kurang macam tu. Okay, ni contoh lebih kurang macam tu. Naik sikit tu dia pun buat macam tu kan. Tu lebih kurang. Okay. So itu untuk 6 monthly. So kalau kita tengok pula monthly kan, sama jugalah kan, monthly masih dalam zon merah, ni zon merah, and then dia punya momentum memang obviously merah lah kan, momentum dia memang obviously masih lagi merah, sedang menurun. Kalau tengok monthly, bulanan punya chart masih dalam strong oversold area. Normally kalau siapa-siapa yang dalam ahli group, kita punya ahli group klien kan, VIP klien dengan group klien, kalau zon merah, apa yang akan banyak tuan-puan dapati? Apa yang tuan-puan akan perasan banyak berlaku dalam zon oversold yang merah dan kuat macam ni? Apa yang tuan-puan perasan akan berlaku? Biasanya ahli group klien ni diorang dah tahu dah. Dalam oversold yang banyak kan, yang oversold yang kuat macam ni, apakah yang banyak akan berlaku? Okay, siapa tahu? Boleh komen. Ali group dekat Zoom. Cepat. Apakah yang kita selalu nampak pada
oversold merah macam ni. Ke bawah lagi. Tak tepat. Ada jawapan yang paling tepat. Yang selalu follow kita punya live discussion dekat group klien memang tahu ni. Jawapan dia adalah Marubozu merah. Okay. So, kalau tuan-puan perasan lah dia ada dua keadaan. Apabila berlaku oversold macam ni, okay, kalau saya conteng macam ni, ini adalah area oversold. Apakah yang dimaksudkan dengan area oversold? Area di mana jumlah penjual lebih ramai daripada jumlah pembeli. So penjualan tu berlaku lebih banyak lah, lebih kerap kan. That's why kita panggil oversold kan, terlebih-lebih jual. So bila keadaan oversold berlaku, apa yang kita perasan adalah bearish momentum tu lebih kuat berbanding dengan bullish momentum. So dalam keadaan bearish momentum lebih kuat daripada bullish, then seller lebih ramai daripada buyer, apa yang akan banyak berlaku adalah banyaknya Marubozu merah. Okay. Then ini tak habis lagi ni. Dia punya momentum bearish tu masih kuat. Most probably dia akan continue je. Mungkin beberapa bulan lagi pun kita tak tahu. Apa yang akan berlaku selepas ini, dia akan continue lah kebanyakan ni. Kebanyakan masanya dia akan continue. Betul lah Puan Anita cakap ke bawah lagi. Tapi yang banyak akan berlaku adalah kita akan nampak lebih banyak lagi Marubozu merah yang akan berlaku. Cumanya masalah dekat 80 ni dia dah bottom. Okay, dia dah bottom dah. Dia dah tak boleh nak pergi mana dah. Paling rendah dia boleh pergi kat mana? Kalau tuan-puan perasan, paling rendah dalam pasaran saham ni dia boleh pergi dekat 0.005. Itulah paling rendah dah. Tak boleh dah pergi lebih rendah daripada tu. Okay. 0.005 tu habis. Itu. Memang betul-betul rendah sangat dah. Tak boleh pergi lebih rendah daripada tu dah. Okay. So kalau dia nak berlaku Marubozu merah pun, sampai situ je lah. Lepas tu apa yang akan berlaku, dia akan sideways lama nak menghabiskan fasa oversold ni. Berapa lama? Macam kita buat projection tadilah. Beberapa bulan lah. Sekurang-kurangnya saya nampak mungkin sampai dalam area 2026 macam tu lah lebih kurang. Okay, baru habis oversold. Tak semestinya rebound lagi kan. Alright, so kalau tengok weekly tak nampak sangat lah. Weekly tak nampak sangat. Biasanya counter penny macam ni susah sikit lah untuk dia rebound kan. Kalau nampak kat sini walaupun dia dah masuk fasa overbought pun, kekuatan dia untuk naik tu tak kuat. Sebab generally dia masih lagi dalam bearish punya momentum. Kalau tengok 3 monthly, tengok monthly, dia memang dalam bearish momentum. So dia lebih kuat nak turun berbanding nak naik. Okay. So kalau kita tengok weekly pun, walaupun ada sedikit momentum tapi still tak kuat lah. Still tak kuat untuk dia naik. So berapa lama lagi dia nak jadi macam ni? Wallahualam. Saya tengok mungkin dah beberapa bulan lagi lah. Paling-paling pun tuan-puan mungkin akan ambil masa tahun lah untuk dia bergerak balik kan. Mari kita tahu kan. Okay. Itu masalah dengan counter-counter penny. Counter-counter penny dan counter-counter kita bagi sebagai spekulatif counter. So dalam istilah senangnya kita bagi sebagai counter gorengan. So bila dah kena goreng tu kalau tak hangus, hangit. Macam tu lah lebih kurang kan. So that's why untuk trade dengan cara yang betul-betul bagus, kita kena tahu kita pilih counter yang macam mana kan. Macam saya, selalu saya akan advise untuk ahli-ahli group klien, make sure counter tersebut pertama sekali sebaik-baiknya kita nak yang yearly chart dia bullish. Okay? Yearly chart dia bullish. Saya tak tunjuklah contoh-contoh kan, tapi tuan-puan boleh tengok lah contoh-contoh mana-mana counter yang yearly chart dia bullish. Kalau yearly chart bullish, obviously kita tak akan ada masalah yang sebegini. Sebab yang ini contoh dengan 80 ni kan. Kalau tengok yearly chart pun memang dah out dah. Yearly chart pun memang dah obviously wave 3 nak menuju ke bawah lagi kan. Antara contoh-contoh yang sama lah dengan counter-counter ni banyak lah. Contoh macam SAP, Serba Dynamic dan lain-lain tu kan. Ini adalah contoh-contoh counter yang memang strong bearish. So kalau strong bearish ni, untuk trade short term mungkin ada lah possibility nak buat 1-2 bit ke macam tu kan. Tapi untuk long term, obviously memang dia akan ke bawah lah. Obviously dia akan ke bawah. That's why bagi saya tengok generally. Kita tengok secara umum dia nak pergi mana. Kalau long term pun dia dah memang macam ni, susah sikit lah. Susah sikit lah. So apa yang bakal berlaku?
obviously dia akan pergi ke 0.005 dan dia akan stay dekat bawah dalam area oversold dalam jangka waktu yang amat lama. Berapa lama? Macam kita buat projection tadi lah, sekurang-kurangnya 2026 ke macam tu baru habis dia punya fasa oversold. Mungkin masa tu lah kot barulah dia nak rebound sikit. Okay, ni. Okay, kalau kita buat secara apa ni, cincai-cincai macam saya buat tadi, 2026 lah lebih kurang, 2026, 2027 ke macam tu. Tu baru habis fasa oversold kan. Barulah dia nak rebound. So, lama jugalah nak kena tunggu tu. Okay. Alright, so tu untuk AP lah secara ringkas je lah. Okay, secara ringkas je. Alright, kita tengok Kanga. Kanga pun kalau saya tengok pada yearly chart dia memang long term dia memang bearish lah. Okay, long term dia memang bearish. Kalau tuan-puan tengok macam ni, kalau kita buat channel pun dah nampak sangat dah. Okay, tu. Itulah channel dia kan. Saya memang suka buat channel sebab kalau buat channel ni kita nampak terus ke mana dia punya arah tuju dia kan. Kalau M-Torni Warbi tu kita goreng ke? Goreng. Itu istilah dia jugalah kan. Tapi boleh apa ni risiko tu tuan-puan kena tanggung sendirilah. Saya tak boleh nak bagi investment advice. Cumanya kalau tengok pada wave dia, personally saya berpendapat personally wave dia masih okey. Nanti kita tengok teknikal dia macam mana kan. Alright. So saya komen Kanga dulu. Untuk Kanga, dia punya wave adalah bearish. Okay. 0, 1, 2, 3. Dia nak buat 3, wave 3 ke bawah. So sekarang harga dia 4 sen. So most probably dia akan pergi lagi rendah. Kalau saya buat projection berdasarkan wave yang saya buat cincai-cincai je lah. Lebih kurang macam tu. So itu projection dia lah ke bawah kan. Tapi tak logik lah kalau dia pergi negatif. Dia paling bawah pun dia pergi sampai 0.05 tu lah. Tu. Then barulah boleh saya kena habis lagi. So, dia boleh pergi bawah-bawah sampai 0.05 lah. Yang paling minimum dia boleh pergi lah. Dia tak akan pergi sampai 0.005 tu paling bawah. And then dia akan stay dekat situ seberapa lama sampailah sekurang-kurangnya wave 3 dah habis. Patutnya wave 3 akan pergi bawah lagi. Ikut logiknya kan. 0, 1, 3 baru dia akan buat 4. So barulah dia akan buat 5 dan barulah akan buat A, B dan C kan. Saya nak ambil yang ni. Okay. So 3 ni sepatutnya lagi bawah. Tapi dia tak boleh lah pergi bawah lagi sebab maximum price boleh paling bawah dia boleh pergi pun 0.005. So dia tak boleh lah pecah lantai tu kan. Itu lantai memang dah disetkan oleh bursa, tak boleh pergi negatif. So berapa lama nak menghabiskan fasa ni? Dia akan jadi sideways lah. Dia akan jadi sideways seberapa lama yang mungkin lah. Okay. Kalau saya tengok secara logiknya, mungkin lebih kurang sama lah dengan AT. Dia punya fasa tu kan. Untuk menghabiskan fasa oversold dia ni, mungkin akan ambil masa yang agak lama lah. Okay. Kalau saya tengok dari segi 3 monthly chart, kita buat conteng-conteng sikit lah supaya nampak lebih jelas. Secara ringkas lah lebih kurang macam tu. Okay. Ni. Sebab saya ambil yang macam average punya oversold punya area kan. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Sekurang-kurangnya dekat sini baru nak rebound, dekat sini baru tamat dia punya fasa oversold. So lebih kurang macam tu. So apa yang kita boleh buat? Tuan-puan kena decide lah. Saya tak boleh nak decide kan. Tapi penantian tu lah. Lama lah kena tunggu kan. So kita tengok based on technical analysis lah. Technical analysis. Alright. So itu secara umumnya untuk Kanga. So kalau kita tengok kecil lagi, generally memang dia akan follow yang time frame yang besar kan. Tapi kalau kita kecilkan lagi time frame, memang kita akan nampak lebih obvious lah yang dia masih dalam strong bearish. Kalau tengok dekat sini, sebenarnya dia akan pergi bawah lagi lah. Okay. Even weekly pun tak kuat kan. Weekly pun masih lagi dalam strong bearish. Dan daily pun belum ada apa-apa tanda-tanda untuk rebound dan sebagainya. So, personally saya punya pendapat dia akan bearish dalam jangka masa yang lama lah. Okay. Kalau tengok kita punya normal projection ni, mungkin sampai 2026 dan sebagainya, lebih kurang macam tu. Okay. Right. So, tu lebih kurang. Okay. Tuan-puan tak ada soalan yang bersifat umum ke? Nak tanya macam mana nak setting counter, macam mana nak setting platform ke macam tu, tak ada
Ni korang dah apa ni? Dah advance sangat dah ni. Alright, kita tengok KAB. First, saya punya first impression untuk KAB, dia adalah counter yang not bad in term of technical analysis with projection, dia not bad lah. Okay. Kita tak komen lah teknik, kita tak komen lah fundamental analysis ke sebagai yang macam tu tak adalah Nanti mungkin kita boleh buat sesi lain lah bila dah makin ramai apa ni tuan-puan follow kita punya Facebook live, barulah saya lagi semangat sikit nak buat discussion yang lebih heavy kan. Tapi buat masa ni kita buat ringan-ringan je dulu. Okay. Alright. Untuk KAB, personally saya tengok dia long term dia okay. Okay, long term based on wave dia okey lah 012, sepatutnya dia akan buat wave yang ketiga. Okay, sepatutnya. Tapi wave 2 dia bagi saya dia tak habis lagi. Wave 2 tak habis lagi kan. Kalau tuan-puan yang dah belajar tentang Elliott wave yang ikut saya punya kelas hari tu, memang kita dah boleh buat wave calculation lah kita dah boleh calculate wave dia. So ni adalah wave 2 tak habis lagi. Ini adalah wave 2 tak habis lagi. Alright, so kalau tengok pada monthly chart, okay, kalau tengok pada monthly chart, ini adalah wave 3 dah. Ini adalah wave 4 dan dia dalam fasa nak pergi ke wave 5 untuk monthly chart. Itu dia punya based on wave. Okay. Wave 4 sepatutnya dah tamat, ni wave 2, 3, 4 dan ni nak buat wave 5. So kenapa saya cakap dia nak buat wave 5? Sebab kalau tuan-puan tengok pada indikator kat bawah, okay, ini sepatutnya wave 3 dan sini adalah wave 4 dan sini dia nak buat wave yang kelima. So apa yang menarik dekat KAB ni adalah dia punya oversold area dah nak habis. Okay? Dia punya oversold area pada monthly chart. Okay, pada monthly chart. Kita tengok monthly chart. Ini dia punya oversold area. Dia punya oversold area. Sini adalah overbought area dah tamat. Okay, sini adalah penamat lah, dia punya penamat dia, oversold area. So ini adalah wave 3 dan seterusnya wave 4 kan. So ini adalah wave 4. So dah tamat dan dia nak pergi wave 5. So apa yang akan berlaku adalah dia nak menuju ke arah overbought lah. Apa yang berlaku selalu berlaku dalam fasa overbought adalah marubozu hijau. Itu yang saya boleh cakap lah. Apa yang selalu berlaku daripada keluar area oversold ke area overbought ni, okay, macam tu, okay, daripada keluar sini sampai sini, daripada dia keluar ni nak pergi ke situ, kita akan nampak marubozu hijau. Alright, so dia akan terbalik daripada oversold. Kalau oversold kita akan nampak marubozu merah. Tapi fasa overbought kita akan nampak marubozu hijau. Okay, marubozu hijau. Tak, bukan kat sini lah, kat atas. Right, kat atas. Cumanya itu long term lah, berdasarkan wave. Okay, berdasarkan wave projection. So kalau kita tengok weekly, okay, kalau saya suka tengok weekly. Untuk weekly, belum masa lagi untuk dia rebound sebenarnya, sebab weekly masih dalam fasa oversold kan. Baru je start fasa oversold. So sepatutnya weekly ni akan ambil masa sikit je lagi. Okay, beberapa bulan lah, mungkin sampai September ke macam tu kan. Habis je weekly punya oversold, then barulah dia betul-betul masuk ke area overbought. Okay. Tapi monthly dah mula start dah. Okay, monthly dah mula start. So that's mean dia dah mula menunjukkan keinginan untuk syarikat ini menjadi bullish dalam jangka masa panjang sikit ke depan. Bukan jangka masa terdekat lah. Akan ambil masa sikit lah untuk dia bergerak. So daily ni tak nampak apa sangat lah. Dia lebih kepada sideway apa semua je lah. Cuma weekly dengan monthly ni dah mula, monthly dah mula cantik. Weekly je tak berapa cantik lagi. Sebab dia masih dalam awal oversold. Nak kena habiskan sikit je lagi. Habis je oversold dekat weekly, then baru dia cantik lah. Okay, macam tu. Tuan Fikri Arifin tanya macam mana nak follow. Macam mana nak follow selalunya every week sebenarnya, dalam 2 kali atau 3 kali seminggu saya akan buat counter discussion secara detail, tapi untuk ahli-ahli group klien, ahli-ahli group klien lah. So kalau sekiranya tuan-puan buka akaun CDS under saya akan masukkan ke group klien. Siapa-siapa lah yang buka akaun CDS M+ under saya
saya akan masukkan ke grup klien. Itu grup klien tu tak bayar apa-apa lah sebab tuan puan dah buka akaun CDS dengan saya kan. So saya guide lah tuan puan dalam grup tu. Okey, tapi kalau ada ada klien-klien yang dah buka akaun CDS under saya tapi belum masuk ke grup klien, boleh PM saya personally lah dekat Facebook ke, dekat Telegram ke, dekat WhatsApp ke, bagi tahu saya klien tuan, nanti saya masukkan ke dalam grup klien. Okey. Macam mana tuan screen counter guna TradingView? Soalan ni sebenarnya technical, amat technical, dia tak boleh bagi jawapan terus direct macam tu, tapi saya gunakan screener, teknik apa ni, TradingView punya screener. Kalau tuan puan perasan dekat bawah ni, okey, kat bawah ni saya screenshot, okey, saya screenshot sebab screenshot ni kita boleh tunjuk kan. Dekat bawah ni, dari atas ni saya tarik. Dekat situ. Tu nampak dari atas ni turun ke bawah sebelah kiri sekali, penyaring saham. Ni penyaring saham. Okey. Buka je penyaring tu. Kita boleh buat screener kita sendiri. Okey. Type je dekat penapis ni filter lah nama dia, filter. Type dekat penapis. Kita boleh buat adjust lah apa-apa yang kita nak buat. Dia sebenarnya dah ada built-in. Okey, dia dah ada built-in dah. Yang built-in ni kalau tuan-puan tengok yang TradingView dah sediakan, kita ada banyak macam-macam. Paling banyak dipermodalkan, peneraju, volume, paling untung, paling rugi, tungtang, dividen paling tinggi dan sebagainya kan. Volume luar biasa, kalau bahasa English dia adalah extraordinary volume lah kot kan. Tapi saya gunakan bahasa Melayu. So dari situ kita boleh ambil dia punya kriteria tersebut, kita boleh modify based on kriteria yang kita nak. Okay, sebagai contoh, okay, kita nak syarikat-syarikat yang terlebih jual. So kita tekan syarikat terlebih jual. Okay. Macam mana nak buat? Kita tengok dekat sini. Ini adalah filter yang digunakan untuk screener terlebih jual. Okay. Apa yang TradingView dah letak? Dia letak relative strength index bawah nilai 30. Jenis simbol saham biasa, resep pemegang simpanan ETF, kita nak yang saham biasa. Penyerayan utama ni tak kisahlah. Sektor sebarang, industri. Okey, dalam ni kita boleh modify. Tuan-puan nak volume sebanyak mana? Tuan-puan nak purata volume sebanyak mana? And then kalau nak masukkan dari segi technical punya kriteria untuk filter kan. Sebab kalau tengok dekat sini, dia dah buat dah yang ni. Relative Strength Index, RSI, bawah 30. So maksudnya apa-apa yang RSI bawah 30, dia akan keluar dekat screener dekat sini. So screener ni lah yang kita akan perhatikan. Syarikat-syarikat yang keluar dekat screener ni berdasarkan filter yang kita dah letak dekat sini, terlebih jual ni. Kalau tuan-puan tekan loceng dekat tepi ni, then dia akan muncul sebagai pop-up dekat TradingView tuan-puan lah. Ya? Dia akan muncul sebagai pop-up. So, untuk kemaskan lagi screener tu, tuan-puan kena study lah sikit apakah kriteria yang kita sendiri nak. Berdasarkan screener yang dah ada, kita modify sikit je buat kita punya customize screener. Macam tu. Alright. So macam saya dulu saya pernah buat beberapa screener yang saya banyak yang Captain Ridwan buat. Tapi saya discuss sikit-sikit dengan dia lah apa yang kriteria yang kita nak kan. Macam UTC ni kan, uptrend crossing ni, apa kriteria dia kan. Saya tak tunjuk lah ni benda-benda rahsia ni. 52 weeks dah high ni semua orang tahu kan. Price crossover MA5 ni pun baru masukkan. Standby up ni ini yang lebih power lah sebenarnya. So yang paling power yang Captain buat adalah BO uptrend, potential uptrend. So selain daripada itu kita ada volume. Itu je. So yang tu memang macam mana nak cakap agak powerful lah. Agak powerful lah. Okay. Contoh kan macam kriteria ni kan standby up. Dia hanya muncul satu je kan, Fianma ni kan. So kita tengok dekat sini. Kita tengok Fianma. Macam mana saya nak bagi dia muncul lah. Tu dia dah muncul dah. Right. So Fianma muncul kat sini. So apa yang berlaku adalah dia dah trigger standby up punya screener. So
kita tengok dia punya chart dia kan. Kalau saya tengok weekly dia ni agak okay, dia dah mula nak habis dia punya oversold. And then saya tengok dia punya daily ni pun agak okay, dia memang dah berada dalam fasa overbought. So generally dia pun dah berada di hujung bearish punya wave, bearish punya zone kan. Ini bearish punya zone dah habis. Candle hari ni pun dah momentum dia kuat. Dah break MA50. So dari segi momentum saya nampak memang agak cantik. And then dia pun dah keluar dah daripada dia punya oversold kan, fasa oversold. Cuba kita tengok dekat sini. Right. So ini dia punya fasa oversold. Agak lama lah, beberapa bulan jugalah daripada Mei, April sampai Julai. Lama. So dah habis. Bila oversold dah habis, apa yang berlaku? Penjual dah tak ada. Oversold kan, dah habis. Oversold maksudnya terlebih jual. Ramai penjual. Bila dah penjual dah tak ada, apa yang akan berlaku adalah pembeli lah pula masuk kan. Dah tak ada orang nak jual, pembeli masuk lah. Bila pembeli masuk, dia akan berlaku overbought. Overbought ni dia tak akan tamat immediately lah. Maksudnya bila orang dah mula nampak counter ni, maksudnya pembeli akan mula masuk. So that's why saya cakap, dalam fasa oversold kita akan nampak banyak marubozu merah. And then dalam fasa overbought kita akan nampak banyak marubozu hijau. So itu dia punya secara umumnya apa yang biasanya berlaku dekat pasaran lah. Okay. So generally counter ni dah muncul dalam kita punya screener tadi. And then saya akan tengok dia punya yearly chart. Kalau macam ni kan, saya dah letak komen dekat sini. Yearly bullish ada bottom. Ini untuk ahli group klien dia faham lah. So untuk yearly chart, kalau tengok Fianma ni generally wave dia memang skema untuk Elliott wave bullish. Kalau tengok wave dia memang 0, 1, 2, 3 lah, nak buat 3 lah. Macam mana saya kira tu tuan-puan kena belajar nanti. Sebab Elliott wave ni bagi saya adalah the most important technical analysis tools ataupun knowledge ataupun secret untuk tuan-puan berjaya dalam technical analysis. Kalau tuan-puan tak belajar Elliott wave, tuan-puan macam kehilangan satu kayu ukur yang amat-amat penting. Macam mana kita nak bagi contoh? Contoh kita beli kereta kan. Kita beli kereta tapi kita tak isi minyak. Elliott wave ni macam minyak lah, lebih kurang. Macam tu kan. Ke tak betul? Lebih kurang lah macam tu kan. Ataupun tuan-puan beli kereta tapi kereta tu tak ada minyak, tak logik. Tak ada rangka. Ada tayar, ada dia punya apa ni? Lantai dia ada seat, ada steering, ada enjin. Tapi tak ada rangka lah. Maksudnya tak ada bubung, tak ada pintu. Macam itulah lebih kurang. Kereta boleh bergerak tapi macam itulah, hujan basah, angin kena angin kan. Ada batu-batu kena kepala kan, macam tu kan. Lepas tu kalau tekan minyak kuat sikit, angin kuat kan, tak boleh nak bawa dah. Macam tu kan. Lebih kurang lah. Dia adalah rangka lah. Rangka asas kepada pergerakan chart. Kalau tuan-puan tak belajar Elliott wave, macam manusia tak ada tulang lah. Ada isi dan lemak je. Tak ada tulang kan, tak boleh nak berdiri. Macam itulah lebih kurang. So kalau untuk ahli grup klien saya cakap, Elliott wave ni sebagai rangka kepada tubuh badan. Kalau dari segi manusia lah. Kalau tak belajar tentang wave, kita tak tahu macam mana dia nak bergerak. Boleh je pakai teknik analisis yang biasa kan, macam cup and handle, chart pattern, oversold, overbought, break resistance sebagainya, channel kan. Banyak-banyak lagi indikator letak lah, Bollinger Band ke apa kan, Donchian Channel ke, letak apa ni acceleration, deceleration ke apa kan, oscillator ke dan sebagainya kan, alligator ke, sebenarnya macam-macam banyak kita boleh gunakan. Tapi asas dia tu adalah wave. Kalau wave kita tak faham, susah sikit lah untuk kita decide kan. Alright. So counter metal. Metal ni banyak nak tengok apa. Tapi saya komen Mtronic dululah. Kita tengok Mtronic, kalau tuan-puan perasan lah, mak dia tak cantik. Mak dia tak cantik. Kalau tengok dia punya wave, ini saya compromise sikit lah. Wave dia sepatutnya tak boleh break dia punya ni yang ketinggian ni, tapi tak apa. Sebab kita dah nampak wave dia ke bawah kan. So 013 dia memang wave 3 ke bawah. Sebenarnya mak dia kan. Sebenarnya kekuatan dia adalah ke bawah. Itu je yang bahayanya kan. So that's why kena hati-hatilah kalau counter bearish yang macam ni. Kalau tuan-puan tengok 6 monthly chart, dia memang strong bearish. Masih dalam fasa oversold, dia masih strong ke bawah. Ini pun masih merah lagi.
Alright. So kalau tengok dalam 3 monthly pun masih strong bearish. Okay. 3 monthly strong bearish. Masih dalam fasa oversold nak menuju ke bawah lagi. Okay. Alright. So kalau kita tengok monthly. Okay, monthly masih strong bearish. Dan masih dalam fasa oversold. Adakah dia nak rebound sikit? Saya tak nampak dia nak rebound sikit. Dia cuma ada satu knee jerk reaction. Dia macam terkejut sikit je kan. Sebelum dia turun bawah lagi. Tu je. Itu yang saya nampak lah. Adakah weekly dia dah mula cantik? Bagi saya generally belum lah. Bagi saya lah. Generally dia belum cantik lagi. Dia lebih nampak kepada accumulation candle lah. Ini macam lebih kepada accumulation. Okay. Untuk weekly. So kalau saya nampak macam ni kan, dia tak adalah dia nak masuk dalam area overbought sangat. So kalau dia berlaku sekejap ni pun, untuk accumulate dan dia akan turun lagi bawah lah. Okay. Itu yang saya nampak lah. Saya tak sure lah apa yang akan berlaku nanti. Tapi generally saya nampak macam tu. Okay. Alright, so untuk daily nak cakap kuat pun tak jugalah sebab weekly dia more to bearish. Daily pun tak nampak sangat yang dia very strong lah. Cuma yang peliknya, itulah saya cakap tadi. Yang peliknya, anak dia punya chart, wave dia cantik. Anak dia kan, wave dia cantik. So untuk anak dia, agak skema dia punya wave dia kan. Kalau kita masukkan wave ni, dia dah masuk wave 1. Okay, wave 1, dia nak buat wave 2. Okay, wave 1 nak buat wave 2. So sepatutnya dia akan turun lah sekarang. Wave 2 kan dia akan turun kan. So bila wave 2 dah selesai, kalau sekiranya dia break kosong, ini memang ilmu dalam kelas elite wave lah. Kalau tuan-puan tak belajar lagi, memang nak kena belajar lah. Okay, saya pun ada plan nak buat nanti hujung bulan ni mungkin saya akan buat elite wave, kelas elite wave untuk public, bukan untuk ahli group. Ahli group cerita lain. Ahli group dia special. Ahli group client. Itu special. Ini saya nak bawa untuk public. Okay. So kita kira daripada kosong kan. Kosong cantik. Dia naik. Dia dah lengkap satu wave 1. Wave 1 dah lengkap. So apa yang akan berlaku? Dia nak buat wave 2. Kalau saya buat wave, secara cincai-cincai yang dia macam ni. Alright. Ni cincai je lah. Kita buat. Tak adalah apa ni. Tak adalah skema sangat kan. So ini secara cincainya dia akan jadi macam ni. Okay. Ini adalah projection wave. Projection wave. Alright. So wave 1 dah lengkap. Kalau tuan-puan masukkan dia punya sub wave, kita dah boleh count dia punya sub wave tu memang dah lengkap dah. So apa yang berlaku adalah dia nak buat wave 2. So wave 2 memang dia akan buat correction. Normally untuk correction dia akan turun sekurang-kurangnya Fibonacci retracement dalam 68. Okay, 68 ataupun sampai boleh 72 lah Fibonacci kan. Alright. So saya berpendapat dia akan buat correction dulu. Okay, dia akan buat correction dulu. So bila dah habis correction, kalau sekiranya dia break resistance ini, habis cerita dah. Okay, sebab possibility untuk dia follow mak dia tu tinggi. Sebab mak dia ke bawah. Okay, biasanya anak ni dia jarang lah anak derhaka kan. Okay, jarang lah. Kalau ada pun jarang-jarang lah. Okay. Tapi boleh je berlaku kan. Okay. Mak dia bearish, anak dia bullish. Macam pelik kan. So selalunya dia akan follow mak dia lah. Tapi kita tengok dulu. Kalau sekiranya wave 2 break yang ini, then baru dia akan confirmkan dia memang betul-betul bearish. Kalau tak, dia okay je. Kalau dia tak break ni, dia dah tamat calculation untuk wave 2, memang dia akan pergi ke wave 3. Tapi kena tengoklah apa yang akan berlaku nanti. Ini saya pakai time frame kecil lah, 1 hour. Sebab time frame daily tak nampak lagi. Time frame daily baru ada 2 candle kan. Macam mana kita nak decide kan. So kurang-kurangnya untuk time frame kecil kita dah nampak dia akan buat retracement dahulu. Okay. Beberapa candle. Dan baru kita tengok yang daily lah. So jangka hayat dia masih panjang lagi lah sebenarnya untuk anak dia ni kan. Dia baru lahir 2 hari. So dia ada 1087 hari lagi sebelum dia mati. So 5 hari bulan 7 2025. So panjang lagi lah. Waktu kehidupan itu panjang lagi lah. Okay. So banyak benda yang boleh berlaku lah kalau hidup dia panjang ni kan. Ranjau perjuangan dia panjang ni. Right. So ini dah jadi sesi diskusi counter ni. Tuan-puan tak ada ke soalan-soalan lain ni kan, exercise apa, warrant exercise ke apa, corporate exercise ke apa sebagainya
kan. Diskusi counter ni anytime pun boleh buat. Alright, red tone yearly chart bearish. Okay, kalau tuan-puan pasang dia punya channel, memang nampak obviously bearish lah. So normally kalau kata-kata bearish ni dia akan meneruskan lah dia punya bearish dia ke bawah. So untuk long term normally dia akan jadi wave dia ke bawah lah. Okay. Kalau saya kira secara cincai-cincai ni 0, 1, 2, 3. So dia 3 di ke bawah. Okay, 3 di ke bawah. Okay. Cuma kalau tengok 6 monthly ni dah mula menguncup dia punya red zone kan. So tapi dia dah mula start nak keluar daripada overbought, nak masuk oversold balik tapi belum start lagi. Okay. Untuk 3 monthly dia dah keluar dah overbought. Okay, dia dah keluar overbought nak masuk ke oversold. So generally bila dah mula nak keluar daripada overbought ke oversold, kita akan jumpa banyaklah marubozu merah. Okay. So sekarang ni apa yang paling takut sekali adalah dia akan tiba-tiba terjun buat marubozu merah beberapa batang. Terus dia masuk ke area oversold dah. So kena hati-hatilah kalau macam ni. Alright, so untuk monthly dalam fasa oversold, okay, monthly dah awal lagi fasa oversold. So normally kalau fasa oversold ni macam biasa kita akan jumpa banyak marubozu merah. So kena hati-hati. Okay, kena hati-hati. Alright, tapi itulah kalau tengok red tone ni generally yearly chart pun memang bearish ni. Susah lah untuk dia tukar trend dia, long term trend dia memang nampak sangat dia long term trend dia bearish. Okay. Sini pun kalau tengok monthly ni pun dah break dah EMA 50 ni. Ni adalah tanda-tanda awal ni sebenarnya untuk dia buat junaman ni. Okay. So kena hati-hati. Weekly pun kalau tengok weekly pun dah kembang-kembang ni merah ni kan. So sepatutnya dia akan turun lagi. Weekly pun dia akan turun lagi. Daily ni tak ada apa yang signifikan sangat lah. Daily masih lagi dalam red zone dan sebagainya. So kalau tengok macam ni, susah sikit ni. Dia punya red zone ni quite strong dan dia masih dalam oversold area. So saya ingat dia punya oversold area ni akan extended lah. Mungkin akan ambil masa beberapa lama jugalah. Kalau kita buat cincai-cincai punya projection pun mungkin sampai 2023 lebih kurang. Tapi kalau tengok pada 3 monthly ni, kalau saya buat cincai punya projection pada 3 monthly punya chart kan, cincai punya projection ni macam tu, lebih kurang. Inilah sekurang-kurangnya kan. Area sini lah baru dia nak rebound kan. 2025 sampai 2027. Projection je lah, bukan boleh percaya sangat pun kan. Tapi secara umumnya kalau dia masuk dalam area oversold lah, ni macam tu lah. Macam ni kan. Sebelum ni punya area oversold dah daripada 2017 sampai 2019, 2 tahun. So next area oversold dia mungkin dalam 2 tahun ke 3 tahun ke, normally macam tu lah. Okay. Alright. Counter metal sebenarnya nak tengok counter metal ni banyak. Cuba kita tengok dalam M+. Cuba tuan-puan tengok dekat sini. Pergi dekat search by sector, whole market, and then pergi dekat metal. Okay, metal. Dia sebenarnya metal ni dia dalam industrial product. Okay, pergi dekat industrial product. Dalam industrial product tu lah baru ada metal kan. Dalam industrial product ni dia ada banyak. Dia ada auto part, dia ada building materials, ada chemical, diversified industrial, industry engineering, industrial material component equipment, industrial services, metal, packaging materials, wood and wood product. Saya punya sebutan pun dah pelat. Okay, kita tekan metal. So, bila tuan-puan tanya tentang metal, kita tengok dekat sini, ada beberapa counter metal lah. So, yang paling aktif, kalau saya ikut susunan ni, saya letak yang transaction ni paling aktif di atas dan paling tak aktif ke bawah lah. So, kalau kita tengok dekat sini, P Metal paling aktif, disusuli oleh BSL Corp. Lepas tu MSC, Pantech, E-Metal dan lain-lain lah ke bawah-bawah ni lah. Dan kalau bagi page yang kedua pun ada lagi. Tapi page kedua tak banyak lah. Okay, so apa yang paling aktif adalah kita ambil sampai daripada Mestron ke atas.
Sebab kalau transaction bawah daripada 100 tu bagi saya tak aktif. Okay, tak aktif. So yang paling aktif kita ada ni pun sikit sangatlah transaction. Leonin pun sikit. E-metal je lah agak bagus 500 kan transaction hari ni. Pantage pun okey, MSC tak syariah. BSL Corp agak okey. Untuk ticker chart. Tapi BSL Corp tadi kita ada tengok kan, BSL kan, BSL Corp kan. Right, so belum. Okay. BSL Corp kalau saya tengok yearly chart dia bearish, okay, bearish. Dia cuba nak jadi bullish tapi dia dah correction kau-kau dah hari tu. So menyebabkan momentum bearish tu lebih kuat lah sekarang. Okay. Kalau saya tengok ni memang susah lah untuk dia rebound. Dia macam ni lah contoh kan. Dah jatuh di tipe tangga, lepas tu pecah kepala pula. So susah lah untuk dia bangun berdiri kan. Pening-pening, blood loss, apa ni, apa istilah dia tu? Tinnitus yang pening-pening tu kan, macam tu. So untuk dia rebound adalah sesuatu yang agak susah. Dari segi logiknya lah. Tapi dari segi technically, kalau tuan-puan tengok monthly ni masih dalam fasa oversold yang kuat. Okay, very strong oversold. Untuk dia rebound, dia memerlukan keluar daripada oversold dahulu dan baru boleh rebound. Okay, ini untuk BSL Corp lah. Weekly, adakah weekly dah mula okay? Bagi saya belum. Cuma dah hampir-hampir lah kot kan. Hampir-hampir. Cuma monthly dia tak kuat. Monthly dia masih strong bearish. Kalau weekly rebound sekalipun dia hanyalah temporary sahaja sebelum dia turun lagi. Kena ramai-ramai kejut dia baru bangun. Dia sebenarnya kalau retailer ramai-ramai kejut dia kan, dia tak bangun. Dia dia kena institution ataupun foreign fund inject. Kena inject kan. Adrenaline ke apa kan, baru dia bangun. Kalau retailer ramai-ramai macam orang berkerumun lah, orang accident lah, dia ambil gambar je kan, tak bangunnya. Macam tu lah. So bila kena hentakan kuat sangat ni dia pening lah, dia pening. So untuk dia bernafas kembali tu mungkin perlukan apa ni, ICU lah kot kan. Tunggulah tunggu dia punya oversold area ni dah tamat dan baru okay. Right. So cuba kita tengok e-meter. Sebab e-meter dia nampak agak menarik sikit. E-meter dia agak menarik sikit. Alright. So kalau tuan-puan tengok yearly chart, e-meter dia tak adalah teruk sangat lah berbanding dengan apa ni, AT berbanding dengan Kanga tu dia not bad. Tapi saya tak boleh cakap dia strong bullish sebab dia punya chart generally dia nampak sideways sahaja. Dia tak nampak yang dia tu nak buat bullish ke nak buat bearish ke, tak nampak. Tapi nampak sideways je lah. Dia sideways macam tu kan. So sideways ni dia ke tepi je kan. Dia tak ada macam betul-betul intention nak naik secara kuat. Cumanya kalau tuan-puan tengok 6 monthly ni mungkin adalah sedikit tanda-tanda dia nak rebound. Okay. Untuk 3 monthly pun adalah sedikit tanda-tanda dia nak rebound. So ini dah masuk dalam green zone. Okay. Green zone. So kalau saya besarkan sikit, sini adalah fasa oversold, sini overbought yang sebelum ni. So sini adalah oversold yang sebelum ni kan. So dia dah beberapa cycle lah sebenarnya. Oversold, overbought, oversold, overbought, oversold, overbought, oversold, overbought. So sekarang saya nampak dia memang ke arah overbought. Okay, ke arah overbought. So tak adalah sampai situ kan. Macam tu je lah lebih kurang. So dia ke arah overbought lah lebih kurang. Cuma ambil masa sikit. Ini kita approach individual counter dalam metal lah bukan secara generally satu-satu lah macam tu. Okay, untuk monthly pun agak menarik sebab kalau tuan-puan tengok dia dah keluar daripada oversold, dia nak menuju ke arah overbought, and then dia dah mula masuk green zone, dan yang paling best dia dah berada di atas level EMA 50 which is very strong resistance dekat situ, dia dah break. So next resistance yang dia boleh cecah dekat sini lah, area 845 tu kan. Tu, tapi sebelum dia menuju ke area 845 yang resistance kuat tu,
banyak lagi lah resistance yang dia kena break. Kat sini, kat sini, kat sini, kat sini, kat sini. Itu cerita lain. Tapi generally untuk weekly dia dah mula masuk dalam area overbought. Dah mula ada momentum untuk membuat kenaikan. Untuk daily dia dah mula dalam fasa overbought. Ni nak turun sikit ni daily ni. Untuk daily retracement lah. Okay. Tapi generally dia dah mula berada dalam green zone. So personally saya nampak E-Metal ni ada potensi lah berbanding dengan BSL Corp. Itu je lah yang saya boleh komen. Cuma harga ni pun okey lah, not bad kan. Tapi kalau P-Metal ni harga RM4 P-Metal. Tapi ini adalah leader lah dalam metal kan. P-Metal ni pun salah satu daripada index punya komponen kalau saya tak silap. Untuk P-Metal, tengok pada chart dia memang strong bullish. Okay? Dia long term dia memang bullish. Cuma tahun ni lah dia sedang buat retracement. Okay? Kalau tengok stream 6 monthly pun dah ada exit signal. So sepatutnya dia akan buat retracement dahulu. Dan dia sepatutnya dah habislah overbought punya phase dan masuk ke dalam area oversold. So untuk habiskan area punya oversold punya area untuk 6 monthly will take some time lah. Okay, will take some time. Kalau tuan-puan tengok 3 monthly pun dia dah habis area overbought nak menuju ke arah area oversold. So kita kena tunggu sampai dia betul-betul masuk area oversold dan habis. Itu sebenarnya yang menyebabkan ramai orang beli kat puncak kan. Kenapalah lama sangat nak tunggu dia habis tu kan. Sebenarnya kena tunggu fasa oversold dia habis lah baru dia boleh rebound. Dan fasa oversold ni dia tak akan habis sekelip mata. Sekurang-kurangnya beberapa tahun untuk betul-betul fasa oversold tu habis. Okay. That's why kena tahulah kalau sekiranya tuan-puan selalu beli kat puncak, kena ubahlah perangai. Jangan suka beli kat puncak. Ya, kita sebaik-baiknya tunggu oversold tamat dan baru decide kan. Ini oversold sedang momentum oversold tu sedang kuat. Masa tu lah kita pergi beli, memang obviously dia akan terjun lah. Okay, itu secara logiknya lah. Alright, so kalau tengok weekly pun baru je dalam zon merah, oversold dia pun masih kuat lagi. So kita expect akan lebih banyak marobozu merah yang akan berlaku lah sebenarnya. Macam tu. Alright. KSL apa? Sekejap saya tengok KSL. Right. Okay. KSL yearly chart dia tak power sangat tapi dah ada rebound sikit. 6 monthly menarik sebab dia dah mula rebound nak keluar daripada area oversold. 3 monthly pun agak okay. Dah mula masuk area oversold. Dah meninggalkan overbought. Dah meninggalkan oversold menuju ke arah overbought. Terbalik. So dia nak test EMA 50. Kalau ada momentum sikit lagi dia boleh naik sikit lagi lah. Alright, so untuk monthly pun dah menarik sebab masih lagi berada dalam fasa overbought. Cuma sini nak turun sikit ni. Tapi saya tak nampak lah dia akan turun terus. Mungkin dia akan retrace sekejap sebelum naik balik. And then kalau based on candle untuk monthly KSL ni dia dah habis dia punya red zone dan baru start je green zone. And then apa yang lebih menariknya adalah dia dah break EMA 50 dan maintain di atas. Itu adalah ciri-ciri yang very strong lah untuk dia jadi bullish. Okay. Even weekly pun quite good. Dia punya chart pun memang agak nampak cantik. Momentum pun dah ada. Dah keluar daripada area oversold dan nak menuju ke arah overbought, which is very good. Kalau tengok OBV dia ni kan, on balance volume ni, momentum dah mula, volume momentum dah mula cantik. Dah mula tebal. Okay. So bagi saya ada potensi lah. Ada potensi. Daily tak ada komen sangat lah sebab dia masih okey lagi. Okay, KSL cantik. Tahniah Tuan Ali. Alright. Dalam keadaan market sekarang guna EMA 50 MACD untuk cari entry cukup pikah untuk short term. Untuk short term bagi saya better kita gunakan teknik intraday lah. And then tengok weekly dan daily chart. Daily chart, weekly chart. Make sure weekly chart dah nak habis oversold dan daily chart pun support yang weekly chart tu nak habis oversold. And then boleh guna EMA 50 tak ada masalah. MACD boleh je tak ada masalah sebab MACD pun kita nampak volume kan. Kita nampak momentum kan. Tapi better guna RSI, stochastic RSI. Stochastic RSI dan RSI. Itu lebih actually lebih proper lah untuk kita tengok oversold overbought lah.
MACD boleh, tak masalah. MACD dia punya function dia sama dengan awesome oscillator je. Kita just nak tengok momentum. Kalau guna awesome oscillator pun okey dah. Kalau untuk ahli-ahli group VIP ni guna je lah indikator saya bagi tu. Kan? Kenapa MA50? Sebab MA50 ni dia adalah famous dan digunakan oleh ramai traders. So dia dah jadi macam common indicator yang orang pakai. Ya. Okay. Then dia boleh lah, bagi saya beranggapan MA50 ni sebagai midline di antara long term dengan short term. Midline lah, dia jadi garis tengah. Okay. Bukan di antara short term dengan long term, dia di antara bearish dengan bullish. Kalau apa-apa yang berada di bawah MA50, generally saya consider bearish. Apa-apa yang ada di atas MA50, generally saya consider bullish. Itu yang saya pakai lah. Kalau tuan-puan nak pakai macam tu boleh. Kalau nak pakai cara lain pun tak ada masalah. Sebab EMA ni dia open. Sometimes ada rainbow EMA. Saya dah buat dah sebenarnya indikator rainbow EMA. Sekejap saya cari. Ada tak? Ada lagi tak? Rainbow. Ni rainbow EMA. Even script saya pun saya ada buat sebenarnya rainbow. Sekejap saya cari. Ada lagi tak? Kok saya dah delete kan? Rainbow. Fibonacci. Sekejap saya cari. Ini semua indikator yang saya buat dulu-dulu lah. Time duk tengah gila buat indikator ni. Tak tidur malam duk buat indikator. Sampai pening sendiri. Banyak sangat semua tak pakai pun. Pakai yang 1-2 je. Mana Oh dah habis. Sekejap itulah. Time ni saya duduk tengah gila. Royal Power Bank. Oh ada power bank. Saya pun dah lupa dah indikator yang saya buat ni banyak sangat. Multi EMA rasanya. Bukan. Betul lah. Multi EMA ni. Multi EMA ni sebenarnya saya panggil sebagai rainbow lah. Saya tutup Saya tutup yang lain. Ni. Ini yang saya pakai dulu. Saya buat ni just nak test je sebenarnya EMA mana yang paling bagus. And then dalam banyak-banyak ni saya dah buat conclusion sebenarnya guna MA50 benda cukup dah. Tak perlulah banyak-banyak macam ni. Nanti pening je. Okay. Ni multi EMA. Sebenarnya nama lain dia adalah rainbow. Okay. Kalau tuan-puan cari dekat penunjuk ni, type je rainbow. Rainbow apa Rainbow. Okay. Type je rainbow kan. Dah ada orang buat dah sebenarnya. Okay. Dah ada orang buat dah. So kalau nak pakai boleh je, tak ada masalah. Pakai je lah. Dah orang buat free kan. Cumanya kalau banyak sangat macam ni kita pening. So yang mana satu EMA yang kita nak pakai? Stick to one pun dah cukup dah. Bagi saya personally guna MA50, that's all. Cukup lah. Apa yang ada di atas kita consider bullish, apa-apa yang di bawah kita consider bearish. Cukup. Macam tu. Right? So nak pakai tak pakai tu tak ada masalah. Tuan pun boleh buat. Boleh pakai je, tak ada masalah. Tapi personally saya pakai banyak lah indikator kan. Sebab benda ni untuk membantu saya trade juga sebenarnya. Right? Okay, RSI berapa? Saya guna yang default setting je. Tak ubah pun. Default setting je. Sebab yang default setting tu yang originally dibuat oleh RSI dibuat oleh siapa? Saya lupa dah. Who formulated RSI indicator. Who invented? Saya lupa dah. J. Welders Wilder. Ni kalau tuan-puan ambil exam MSTA kan. Ni kena ingat lah ni nama mamat ni kan. Ni J. Welders Wilder. Dia yang develop RSI. Dia dah develop ni ikut dia punya itulah yang default setting itulah. Tak perlu ubah. Kita tak perlu ubah. Sudah cukup dah sebenarnya. Okey, Tuan Abdullah Saad. Apa harus kita buat bagi warrant stock yang hampir date maturity sebagai contoh Disonic? Okey, saya tengok Disonic. Ni kan berkenaan dengan warrant ni sebenarnya ada satu benda yang tuan-puan kena take note. Okey, tuan-puan kena take note. Alright.
So pertama sekali kalau buka M Plus punya platform, dia ada dia tak ada ni expiry maturity date ni, kita kena masuk kan. Tuan-puan boleh klik dekat sini, tambah je, tambah. Okay, tambahlah. Dekat situ dia akan muncul kat sini. Kalau tambah dekat sebelah sini pun boleh, tak ada masalah kan. So dekat sini kita boleh nampak kan, 5 hari bulan 7 2023, dia ada 356 hari sahaja lagi untuk dia mati kan. Sebenarnya, okay, saya kena tunjuk dekat sini, dekat PowerPoint ni, dia macam ni. Contoh Warren tu mati pada mana dah? Sekejap, 356 hari lagi. Okay, 356 hari lagi, which is setahun kan. 356 hari tu setahun lah. Tapi dia trading days, dia tak kira Sabtu Ahad. Apa yang akan berlaku 14 hari sebelum dia mati. Okay. Yang ni saya selalu ulang dalam grup klien ni, sebelum-sebelum ni memang kita selalu discuss benda ni kan. 14 hari sebelum Warren mati, dia akan frozen. Dia koma dahululah. Bagi saya kan, kalau istilah yang terbaik kita panggil, koma 14 hari sebelum mati. 14 hari sebelum dia mati, sebelum tarikh mati dia adalah 5 hari bulan 7 2023. So tarikh mati kita letak kat sini. Tarikh mati 5 hari bulan 7 2023. Tu. 14 hari sebelum dia mati, dia koma dahulu. So sekiranya tuan-puan terlambat, tuan-puan tak tak jual sebelum dia mati 14 hari tu kan, dah tak boleh jual dah lah. Sebab dia dah frozen. Frozen ni maksudnya urus niaga dah dibekukan. So kalau nak jual, make sure 14 hari sebelum tarikh dia mati. So itu kalau nak jual lah. Okay, kalau tak nak jual, apa yang kita boleh buat? Dia ada satu lagi option. Kalau tak nak jual, kita boleh convert kepada mother share. Macam mana cara nak convert? Dalam tempoh 14 hari dia frozen tu, contact registrar yang in charge untuk buat conversion. Tuan-puan kena buat bank draft kepada syarikat registrar tu, bayar dia punya conversion price ataupun dia punya dia punya strike price ataupun conversion price. Mana nak cari strike price ataupun conversion price dia tu, cari dekat selalunya ada dalam apps lah. Biasanya saya akan tengok dekat apps. Saya akan gunakan KLSE Screener punya apps. Tuan-puan tengoklah dia punya berapa conversion price dia. Saya tak sure dekat Bursa punya laman web ada ke tak. Jom kita tengok sikit lah. Bursa Malaysia punya laman web ada ke tak. Sekejap saya buka sikit. Tengok ada ke tak. Announcement. Kita tengok di Sonic. Di Sonic. Jauh lah pula dia punya. Mana data Sonic. Okay, kita tengok Warren ni lah. Saya tak sure ada ke tak apa ni. Tak ada ni kalau tengok macam ni. Sekejap di Sonic Warren Premium. Maturity date, exercise price. Okay, jumpa dah. So kalau tuan-puan tengok di Sonic kan, exercise price ni adalah harga yang kita perlu bayar untuk convert every unit of Warren untuk convert kepada mother share. So kalau tuan-puan tengok sekarang, mother share dia harga 46 sen satu unit. Kalau tuan-puan nak convert mother share Warren tersebut kepada mother share, tuan-puan kena bayar 54 sen.
kepada registrar untuk convert daripada warrant kepada money share. So adakah berbaloi? Kalau kita rasa tak berbaloi, tak perlu convert lah. Kalau kita rasa berbaloi, boleh convert. Mana tahu kod-kod tiba-tiba di Sonic naik tinggi ke kan? Mana kita tahu kan? Dalam tempoh setahun ni kan. So yang tu kena decide lah Kena decide. Berbaloi ke tak berbaloi tu tuan-puan kena decide lah sendiri. Okay? Okay? Macam tu je lah cara dia. So ada dua cara. Sama ada kita nak jual sebelum dia koma ataupun kita nak convert kepada Malaysia. Nak convert kepada Malaysia kena contact syarikat registrar yang in charge untuk buat conversion tu. Macam tu je. Alright, so kita pun dah 10.44 dah. Ada soalan lagi tak? Ini baru soalan kan. Tanya counter-counter. Counter-counter anytime kita boleh discuss, tak ada masalah. Alright, so saya ingat maknya anak tangga. Kaunter minyak dan plantation okey. Saya tertinggal ni kaunter minyak dan plantation. Alright. So untuk jawab soalan ni Puan Hanita ni, kita kena tengok sikit dia punya indeks ni. Kita kena tengok indeks. Saya tengok indeks energy dululah Kita tengok indeks energy. Alright. So indeks energy yearly chart memang strong bearish. 6 monthly chart strong bearish, 3 monthly strong bearish, monthly strong bearish, weekly pun strong bearish. So ini dia punya index lah. Okay, generally. So my impression adalah dia strong bearish. Itu je. Strong bearish. So kalau semua time frame strong bearish, dia adalah strong bearish lah. Okay. Untuk plantation dia tak adalah strong bearish sangat. Yearly chart dalam wave 4 nak jadi ke wave 5. 6 monthly almost habis oversold. Okay. 3 monthly dah habis oversold. Sepatutnya dia dah nak pergi ke area overbought. Okay. Monthly baru habis overbought nak menuju ke arah oversold balik. So sepatutnya dia akan retrace lagi sikit lah. Dia akan retrace buat oversold balik dan sebelum dia naik balik. Tapi saya nampak untuk plantation ni dia temporary retracement lah. Dia tak teruk sangat macam energy. Dia tak teruk sangat macam energy. Lagipun kalau tengok dekat sini dia dah break wave 4 punya yearly chart punya channel. So much more better lah. Untuk tengok divergent better guna indikator apa? Untuk tengok divergent Divergent ni boleh guna RSI dengan stochastic RSI. Itu je lah. Itu yang paling bagus lah. Kalau nak tengok kan contoh tengok macam ni kan. Ni tak adalah Ini tak adalah divergent, ini memang follow macam tu kan. So divergent ni normally boleh guna RSI dengan stochastic RSI lah. Susah sikit lah nak tengok divergent ni kan. Kena monitor betul-betul lah. Tapi saya memang tak tengok pun divergent ke apa semua tu. Kita tengok oversold overbought pun tu sebenarnya dah cukup dah. Alright, so saya ingat sampai situ dahulu. InsyaAllah lah saya cuba untuk buat live ni mungkin every week ke macam tu. Kita buat sesi FAQ umum. Tapi kalau tuan-puan nak tanya counter pun boleh lah. Boleh lah, saya bagi peluang. Cuma saya tak boleh bagi investment advice. Itu adalah tabu lah untuk Remizer, tak boleh. Unless kalau tuan-puan adalah saya punya client M+, CDS M+, buka account dengan saya sebagai client. Saya masukkan dalam group client. Kita buat every week punya discussion. Discuss counter-counter direct. Investment advice ni boleh buy lagi ke, boleh hold lagi ke, macam itulah. Untuk klien sahaja. Okay, untuk public macam ni saya cuma boleh bagi general overview macam ni je lah. Okay. So that's why saya cakap better tanya soalan-soalan yang membina lah untuk tuan-puan kan. Benda yang kita perlu tahu lah macam warrant expiry dan sebagainya macam tu. Okay. Alright. So terima kasih kepada semua. InsyaAllah minggu depan kita akan buat lagi sesi yang macam ni. Nanti saya akan buat announcement dalam group lah. Okay, terima kasih kepada semua ahli group kerana dapat meluangkan masa pada hari ini. InsyaAllah kita berhenti di situ. Kalau ada apa-apa soalan untuk ahli group tak ada masalah. Nanti boleh tanya je dalam group. Nanti tanya dalam group, tak ada masalah. Alright, sampai situ dahulu. Terima kasih lagi sekali kepada semua. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Barakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.